Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung siri hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjamaah. Kali ini sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, dan ia dinilai sahih oleh ia dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah SAW pada satu ketika pernah bertanya tentang solat berjamaah ini, apakah si fulan hadir? Maka mereka menjawab tidak. Apakah si fulan itu hadir? Maka mereka menjawab tidak. Mendengar yang sedemikian, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahawa dua solat ini, yang ini solat subuh dan solat isyak secara berjemaah ketahuilah bahawa dua solat ini amatlah berat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala kedua-dua solat ini secara berjemaah, nescaya kalian akan mendatanginya, nescaya kalian akan berusaha untuk menghadirinya, meskipun terpaksa merangkak di atas lutut, meskipun dengan cara merangkak di atas lutut. Begitu besar Okey, dan sesungguhnya saf yang pertama adalah saf para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaan saf yang pertama itu, nescaya kalian berlumba-lumba untuk memasukinya. Demikian sebahagian daripada hadis yang agak panjang daripada Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis ini dapat kita pelajari beberapa perkara. Pertama, solat-solat berjamaah semuanya utama, tetapi di antara lima itu yang paling utama ialah solat subuh dan juga solat isyak. Yang kedua, orang-orang yang ada ciri-ciri munafik dalam dirinya. Okey? Ciri-ciri munafik ni macam-macam. Ada yang munafik yang banyak, ada munafik sikit, sebab munafik ni pun ada cabang-cabangnya, ada level-levelnya juga Ada yang munafik yang teruk, semua solat jemaah tak hadir. Ada yang munafik tu yang subuh dengan isyak memang tak hadir. Sebab inilah solat yang paling susah. Subuh tu nak tidur kan, sejuk-sejuk, gelap-gelap, apa nak pergi semayang berjemaah ni. Isyak pula nak spend time dengan family, letih balik kerja, apa, tak payahlah. Jadi dua solat ini Rasulullah SAW sebut adalah yang paling berat bagi orang munafik. Sebelum ini saya ada juga kongsikan hadis ataupun asar daripada Abdullah ibnu Mas'ud yang menerangkan bahawa tidaklah kami, yakni para sahabat, dapat mengenali orang-orang munafik tu melainkan dengan cara mereka ini tidak menghadiri solat berjemaah Jadi okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh antara solat-solat jemaah ini yang paling kita kena gerakkan kaki, gerakkan badan ialah solat subuh dan isyak secara berjemaah. Kemudian bagi budak bersada, pelajaran yang lain ialah seandainya kalian mengetahui betapa besarnya pahala keduanya secara berjemaah, yakni solat subuh dan solat isyak secara berjemaah, nescaya kalian akan berusaha menghadirinya meskipun dengan cara merangkak di atas lutut. Ini adalah kiasan, bermaksud apa? Ada kesukaran untuk menghadiri solat jemaah tu. Cuaca sejuk, waktu malam, nak spend time dengan family, mungkin masjid atau surau itu jauh, atau apa-apa halangan yang lain. Tapi kalau kita mengetahui betapa besarnya pahalanya tu, nescaya kita akan tetap berusaha mendatanginya walaupun dengan segala kesukaran itu. Inilah kiasan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bahawa jika kita mengetahui betapa besarnya pahala kedua-duanya itu, yakni solat subuh dan isyak berjemaah, nescaya kita akan menghadirinya walaupun terpaksa, walaupun dengan cara merangkak di atas lutut. Okey, pelajaran yang kemudian seterusnya ialah sesungguhnya saf yang pertama itu adalah saf para malaikat. Alright. Jadi seandainya kalian mengetahui keutamaan saf yang pertama, nescaya kalian akan berlumba-lumba untuk memenuhinya, berlumba-lumba untuk memasukinya. Sebab kadang-kadang dah iqamat dah, tapi macam slow nak gerak, lembab nak gerak, ataupun
Kalau masuk saf yang depan tu nanti nak balik awal payah pula. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita bersegera. Qomat saja terus bangun dan terus memasuki saf yang pertama. Ini kalau kita sebelum itu semayang sunat qobliyah di tempat yang lain, bila iqamat terus kita bersegera untuk dapatkan tempat dalam saf yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, demikian beberapa pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang darjatnya hasan, ya, bukan sahih. Saya tersilap tadi. Moga-moga ia menjadi motivasi kepada kita untuk menghadiri solat berjemaah paling-paling kurang sepatutnya 5 kali sehari. Okey, paling-paling kurang yang subuh dengan isyak tu. Okey. Alright. Dan mesti saya tahu memang sukar. Kan pagi-pagi sejuk-sejuk nak tidur ataupun nak segera bersiap-siap untuk ke pejabat. Yang isyak pula tu dah balik pejabat, dah letih apa semua, nak family time. Okey. Jadi tetaplah juga berusaha untuk menghadirinya, kerana sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui pahalanya tu, nescaya kalian akan cuba menghadirinya meskipun dengan cara merangkak di atas lutut. Kemudian bila dah hadir tu, mana-mana solat jemaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat Jumaat, okey, cuba sedaya upaya untuk penuhi ataupun masuki saf yang pertama, yang depan sekali. Okey. Right. Yang ini macam dulu sebelum ini yang saya diterangkan kan, video yang menerangkan menjelaskan hadis-hadis tentang keutamaan solat berjemaah. Ada yang 20 lebih darjat, ada yang 25 darjat, ada yang 27 darjat. Kita ni alang-alang dah nak pergi sembahyang jemaah tu, alang-alang tu, ayuh kita dapatkan markah penuh. Jangan markah nyawa-nyawikan, jangan markah sekadar pas saja. Ayuh kita berusaha mendapat markah penuh, ya. Jadi kita berusaha untuk masuk saf pertama, berusaha mendapat takbir yang pertama bersama imam dan sebagainya, sebagaimana hadis-hadis yang telah saya kongsikan sebelum ini. Baik, saya sudah pun nak sampai ke surau ini. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.